Dajjal ni dia dah lama lahir dan dia dah pun membesar. Dia manusia. Yang kedua, dia lelaki. Dajjal laki-laki ya. Oke. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bangun Hapsar Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Apa kabar teman-teman saya di seluruh dunia? Insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih telah membuka video ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya ada satu video yang saya tertarik dengan judulnya atau tajuknya, yaitu video dari Ustadz Wadi Anwar. Judulnya Viral Bayi Dajjal Telah Dilahirkan. Jadi channel Abu Khadijah. Jangan lupa ya di subscribe channel Abu Khadijah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Sebelum nonton, kita iklan dulu. Kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal. Nah, ini dia. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang dirahmati Allah, Dajjal ni manusia. Ya, dia manusia ya. Manusia. Dia sudah pun dilahirkan. Dia sudah dilahirkan. Oke. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang bertemu dengan Dajjal. Sehari saya cerita. Dan Dajjal ini telah pun remaja. Oke. Pemuda, remaja. Muda. Dia umur dia tak tua-tua ke ustaz? Ya, tidak tua-tua. Dia minal munzarin, di kalangan mereka yang dipanjangkan usia. Oh, dia salah satu yang dipanjangkan usia. Inilah tuan-tuan nak mudah faham. Oke. Nabi Isa di mana tuan-tuan? Nabi Isa Di langit. di langit. Ya. Nabi Isa waktu diangkat umur dia 33. Oh, umur 33 Sampai hari tahun. ini sudah berapa ribu tahun Nabi Isa alaihissalam 33. Ya. Ni nak bagi tuan-tuan faham. Antara makhluk Allah yang dipanjangkan umur, yang tidak mati, antaranya ialah Dajjal. Oh, salah satu yang dipanjangkan umurnya. Oke. Dajjal ni berapa orang? Seorang. Dajjal satu orang. saja. Oke. Bapa segala Dajjal. Dajjal kecil ada 30. Oh, 30. Yang tu dia tak ada kuasa-kuasa apa sangat. Yang bapa segala Dajjal ni satu. Satu je. Ya. Baru tahu saya. Telah dilahirkan dan telah pun membesar. Telah dilahirkan dan telah membesar. Minggu lepas ada orang sebarkan satu video. Minggu lepas, baru je. Baru, sebab tu saya sebut setiap minggu. Orang sebar satu video bayi, mata satu, duduk di sini mata dia. Mata satu. Sebar viral video tu. Ulasan di bawah, bayi Dajjal. Loh, betul apa enggak itu? Menyedarkan kita tentang kebesaran Allah dan kebenaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lah, kebenaran yang disebutkan oleh Nabi mai ke mana? Betul. Dajjal dah besar dah, bukan baru dilahirkan. Yang tu bukan Dajjal. Oh. Kalau betul bayi itu memang ada, dilahirkan di Israel, Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi beritahu Dajjal dah lama lahir, dah besar pun. Dajjal sudah lama lahir. Dan mata Dajjal bukan satu, mata dia dua. Mata Dajjal dua. Tapi disebabkan tak ada ilmu, orang sebarkan. Oke. Dalam grup ustaz-ustaz ada. Oke. Loh, kita pun mikir tak lepas tuan. Macam mana ustaz ni faham? Ini perlu diluruskan memang ya. Macam mana dia boleh sebar share video ni? Betul. Insya Allah.
Benda tu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bertentangan dengan hadis Nabi, kenapa share lagi? Ya. Nampak tuan-tuan? Okey, malam ni kita sebut Dajjal ni dia dah lama lahir dan dia dah pun membesar. Dia manusia. Yang kedua, dia lelaki. Dajjal laki-laki ya. Okey. Lelaki. Tuan-tuan tengok orang viral pula video lepas ni, bayi perempuan pula, mata satu, tengah-tengah mata satu. Loh. Mengejutkan, seorang bayi telah pun keluar, isteri kepada Dajjal pula dah. Sebab bayi perempuan. Tuan-tuan nak viral kah? Tak payah lah. Ya. Tak boleh viral. Ya, hati-hati ini. Benda tak betul. Betul. Dajjal telah pun dilahirkan, dia telah pun dewasa, syab, Laki-laki. pemuda, Laki-laki. seorang manusia yang sempurna tubuh badan dia, mata dia 2, hidung dia, mulut dia, telinga 2, tangan 2, jari dia 10, manusia. Okey. Ya. Ini ilmu ini. Dan di mana dia sekarang? Nah, ini penasaran di mana dia sekarang. Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Sabit dengan hadis yang sahih cerita tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Okey. Bagus ini. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim. Okey. Dia naik kapal Oh, bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Judham. ini yang pulau itu mungkin ya. Kita lihat ya. Ni cerita ni di negara mana tuan-tuan? Di Mekah, Madinah. Waktu tu Rasulullah SAW di Madinah, Nabi di Madinah. Lelaki ni orang Arab, beragama Kristian. Okey. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang, mereka naik kapal. Pergi ke mana tidak diperincikan. Ya. Hadis ni tuan, ni hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oh, Imam Muslim ini hadis sahih ya. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat. Oleh laut yang kuat. Okey. Sehingga kami hilang arah tuju. Sampai tak tahu pergi ke Kena mana. ombak ya. Okey. Selama 30 hari, sebulan duduk di tengah lautan. 1 bulan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Ya. Kata Tamim yang cerita ni, dia pun bawa turun bot, perahu, Okey. sampan. Kapal besar, bawa turun yang kecil itulah, sampan tu, bot. Maka kami pun bergerak ke pulau tu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Ya. Waktu kami tengah berehat-rehat, ni hadis ni panjang tuan. Hadis ni panjang, saya tak baca hadis tu, saya terus terjemah Okey. secara mafhum. Ya. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Oh. Ada binatang kan di dalam pulau itu. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Okey. Tuan-tuan, kalaulah binatang tu singa, sahabat akan sebut singa. Kalau binatang itu unta, sahabat Unta. akan sebut unta. Kalau binatang itu kerbau, sahabat akan sebut kerbau. Binatang apa itu ya? Sebab binatang-binatang buas ini, binatang-binatang buas ini boleh dilihat di bumi Madinah pada zaman itu. Ya. Madinah pada zaman Rasulullah bukan macam hari ini tuan-tuan. Madinah pada zaman dulu 1400 tahun yang lalu dikelilingi oleh hutan tebal. Oh, dikelilingi hutan tebal Madinah. Ini kena tengok sejarah geografi Madinah ilmu ini. 1400 tahun yang lalu. Hutan tebal. Ya. Gajah sahabat tengok, harimau sahabat tengok, pelanduk kijang sahabat tengok. Ya. Tebalnya hutan di Madinah ketika tu. Bila binatang ni keluar daripada pulau ni, seekor saja. Dia berjalan mendekati 30 orang tadi, kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Binatang tadi.
Maka Tamim ibn Aus kata, kami pun jawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian. Waktu tu tak Islam lagi, dia tak masuk Islam lagi. Kami pemuda-pemuda Arab Kristian, daripada semenanjung tanah Arab kami keluar. Dia keluar sampai dari tengah Arab. Perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba Kena ombak. laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Oh, dia bercerita ya. Akhirnya terdampar di pulau ini. Ya. Tuan-tuan bercakap dengan siapa? Binatang. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, siapa kamu? Oh, dia tanya kepada binatang itu. Tuan-tuan turun, jumpa lembu. Lembu tu tegur kita, balik awal tak dengar ceramah kah? Tuan-tuan nak bagi tahu kat dia sakit perut? Tak bagi tahu dah kat dia. Tekan minyak terus larilah. Berani orang Arab, tengoknya. Orang Arab. Bila binatang tu tanya, kamu ni siapa? Binatang bercakap. Hadis sahih. 30 orang ni siap jawab lagi. Jawab. Dia tanya pula, kamu ni apa? Binatang tu jawab, ana al-jassasah. Al-jassasah. Jangan buh nama anak pula. Jassasah, nama tak elok. Apa itu? Ada ulama kata itu iblis. Oh, Ada iblis. ulama sebut jassasah tu ialah iblis. Dia berupa jadi binatang huduh tu. Dia berwujud Satu seperti pandangan lah, binatang, satu ya. pandangan. Anal jassasah. 30 orang ni tanya, jassasah tu apa? Dia tak jawab. Dia kata, di tengah-tengah pulau ada satu orang. Yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Ada orang pula dah di pulau tu. Dia kasih tahu ada orang di tengah-tengah pulau. Maka orang yang duduk di tengah-tengah pulau tu nak jumpa dengan kalian. Yang 30 orang tadi. Maka yang 30 orang tadi dalam keadaan yang tercengang. Kaget Pulau juga, ni ya. pulau apa? Ya. Ada binatang pelik. Ni kalau pi tengah-tengah pulau ni, manusia tu syaitan ke apa ke, Ya. habis kita. Ini Tamim cerita. Tapi mereka pi juga. Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Mereka ke Berjalan tengah-tengah pulau. 30 orang ke tengah-tengah pulau. Ini tuan-tuan tengok. Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Ya. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Masuk ke dalam. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia. Tetapi tubuhnya sangatlah besar. Oh, besar dia, friend. Tubuhnya besar, friend. Satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Tubuhnya besar. Dia bersandar ke dinding gua itu, dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat dengan rantai. Duduk diikat macam ni. Oh, sedang diikat laki-laki itu. Oh, seperti itu lah. Ikat macam ni. Oh. Ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Macam tu. Oh, duduk Rantai besi. kakinya Tak boleh dirapatkan gerak. di dada. Kaki macam tu. Terikat, dalam keadaan terikat. Kemudian Laki-laki. lelaki yang berambut panjang itu, panjang, rambut panjang, kerinting yang sangat kerinting. Keriting ya. Anda boleh bayang, sangat kerinting panjang. Keriting panjang. Lelaki itu bertanya kepada kami, man antum? Kamu semua ni siapa? Lelaki yang kena ikat tu tanya. Kami Arab, agama Nasrani, daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal. Panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, siapa kamu? Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Tuan dengar soalan dia. Hadis ni hadis sahih. Ada 4 yang ditanyakan oleh laki-laki itu. Kita lihat ya. Soalan pertama lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Tasik Yang Tabariyah. ramai-ramai ni jawab, tahu. Macam mana keadaan Tasik itu?
Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak. Oh, Tasik itu Orang sungai mungkin ya. menggunakan air di Tasik tu. Okey. Lelaki yang kena ikat ni jawab tuan-tuan. Lelaki ni kata, satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Masya Allah. Satu hari Tasik itu akan kekeringan. Kata Sungai itu akan kata lelaki kering, itu. ya? Okey. Dia tanya soalan yang kedua. Yang kedua ini. Laki yang diikat tu tanya, bagaimana keadaan ladang Baisan, Nakhlu Baisan? Ladang Baisan. 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. Nampak tak? 2, 3. Ngeri ya. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Mata air Zuhar. Okey, ini yang Mereka ketiga. ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Okey. Dia kata satu hari mata air itu akan kering. Masya Allah. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Oh, Nabi Muhammad ini Tuan-tuan. maksudnya. Maka Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Ada. Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Ya. Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lelaki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesungguhnya, kata lelaki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih 30 orang Ad-Dajjal. yang pernah melihat Dajjal di depan-depan. Tak lari tuan-tuan, tengok Dajjal di depan. Sebab dia tak tahu, waktu tu mereka pun tak tahu, bila kawan tu sebut akulah Al-Masih Ad-Dajjal, tak lari juga. Dia enggak lari. Kita hari ni kan, kalau dia main akulah Masih Dajjal, lari. Oh, lari kita. Kalau sekarang kita dah tahu ya. Bila dia kata akulah Al-Masih Dajjal, dan sudah hampir masanya, apabila tanda-tanda yang aku sebutkan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah. Tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Okay. Nabi SAW diutuskan ke belum? Sudah. Utus dah, habis dah. Ya, itu Utus sudah. dan telah pun wafat. Tanda keempat. Sallallahu alaihi wasallam. Aman. Sudah terjadi ya. Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Tabariyah. Buka YouTube balik lagi, buka Kayaknya YouTube. Israel ya. Tulis dalam bahasa Arab Buhairah Tabariyah. Kayak Israel. Tak pandai tulis Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Oh ya betul. Ada Israel. lah. Yang Dajjal sebut ni bukannya ada di angkasa lepas, ada di atas muka bumi ni. Dajjal kata satu hari tasik itu akan mula surut, dan ketika itu aku akan keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Tuan-tuan boleh tengok tasik itu hari ni, bagaimana setiap tahun dia mengalami kesurutan dan kekeringan. Masya Setiap Allah. tahun. Kadar air dalam Tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun. Oh, Siapa surut yang ya. jaga Tasik Tabariyah hari ini? Negara haram Israel. Kementerian Israel dia letak satu kayu penanda aras tu, sebab tasik itu kering setiap bulan. Bukan kering, menyusut setiap bulan. Benda tu dikomentarikan. Tuan-tuan boleh tengok dikomentari dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggeris. Oh, memang sengaja mungkin Israel Tentang kenapa Tasik Tabariyah mengalami kekeringan, penyusutan air setiap bulan. Tuan-tuan nampak tak? Jauh ke dekat kita ni? Zaman ni jauh ke dekat? Sebab tu daripada muqaddimah tadi saya Sudah beritahu. dekat ya. Soalan yang kedua,
Dajjal tanya tentang ladang Baisan. Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan. Oh, ladang Ladang Baisan. Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ni 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang dah. Ni. Oh, dulu kurma, kebun kurma. Bukan Sekarang kata udah, pokok saja, buah tak ada, sekali dengan batang-batang tak ada. sekarang udah nggak ada lagi, friend. Dajjal sebut, Dajjal kata apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir. Zaman mana tuan? Zaman mana? Berarti sebentar lagi, friend. Astagfirullah. Siapan? Ya. Soalan yang ketiga, dia tanya tentang Ain Zughar, mata air Zughar. Mata air Zughar. Antara ulama moden yang alim yang menafsirkan dan mencari Ain Zughar ni adalah mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Oh. Dia buat kajian, kemudian dia pergi. Oh, ini apa? Laut Mati Bila ya? Nabi sebut Ain Zughar ini dekat dengan Syam, Syria, Jordan apa semua ni, pasukan ulama daripada Mesir ni pergi ke kawasan sana dan mereka mendapati Ain Zughar itu merujuk kepada Laut Mati. Nah, betul, Laut Mati. Laut Mati. Saya sampai Laut Mati tu 2 kali. Waktu tu jahil lagi. Tempat tu tak boleh pergi tuan. Tidak digalakkan. Kan? Laut Mati, tempat laknat. Astagfirullah. Tapi dia ajib lah tempat tu. Kadar laut dia, tak silap saya, 60 kali daripada laut biasa. Oh, asin 1 laut. kilometer sebelum tuan-tuan sampai tu, telinga dah, kita dah dengung dah sikit. Oh, betul. Tuan-tuan masuk dalam Laut Mati. Dia tasik tapi dia dipanggil Laut Mati. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan berjalan dalam, dia tak tenggelam. Tuan-tuan boleh berjalan sampai tengah. Laut Mati itu 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut Ain Zughar. Oh. 100 tahun yang 100 lalu tahun yang penduduk di situ sebut itu Ain Zughar. Ketika kumpulan ulama daripada Mesir, termasuk mufti Mesir yang lalu, pergi ke situ, berdiri di atas, bukan di dalam air tu, di tepi Laut Mati, berdiri. Orang kampung sebut, wahai Tuan Mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada Laut Mati tu. Surut berarti. Dia tunjuk satu pokok jauh daripada Laut Mati tu, pokok jauh daripada Laut Mati tu. Dia kata, wahai Tuan Guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh Laut Mati. Berarti sudah Dan surut, hari ini kan? dah mula surut. Oke, ya. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini dia diikat di sebuah pulau. Dia lelaki, dia pemuda, rambutnya kerinting, matanya 2 tetapi buta di sebelah kanan matanya. Mata kanan buta. Nah, ini sebelah kanan buta ya. Dia 2 mata sebenarnya, ya, betul. Apabila dia keluar, bila Dajjal ini muncul, tuan-tuan tengok, saya sebut cara ringkas. Ini yang paling penting sekali. Udah habis, friend. Bersambung kayaknya nih, friend. Kayaknya ini part 1 nih. Mungkin nanti kita akan insya Allah kita akan lihat lagi video lanjutannya ya. Jadi luar biasa ini ilmu bagi saya ini. Jadi ilmu yang pertama adalah Dajjal itu adalah seorang laki-laki. Dajjal itu bermata 2. Dajjal itu saat ini ada, sedang diikat dan akan keluar dengan 4 tanda, ya kan? Dan kita sekarang yang penting adalah mempersiapkan kita dan anak-anak kita. Kita tunjukkan bahwa itu Dajjal yang akan menyesatkan umat Islam, dan salah satu tanda-tanda salah satu tanda-tanda kiamat akan terjadi. Dan insya Allah video ini bermanfaat ya, minimal untuk saya sendiri dan untuk yang nonton. Jika suka video ini jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe channel Bang Nabi Official. Oke, terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.